Kementerian Perpaduan Negara. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Salam sejahtera dan salam perpaduan Malaysia Madani. Tuan Sri Ketua, terlebih dulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada 3 ahli berhormat senator yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2023 yang menyentuh tentang isu-isu di bawah peranan Kementerian Perpaduan Negara, iaitu YB Senator Aknan, anak lelaki Ituk, YB Senator Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, dan YB Senator Tan Sri Haji Muhammad Fatmi bin Haji Cik Saleh. Tuan Sri dan Ketua, Kementerian Perpaduan Negara menghargai dan menyambut baik Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 24 Februari 2023. Belanjawan ini jelas menunjukkan komitmen kerajaan dalam memastikan keharmonian dan kemakmuran rakyat terus dipelihara. Yang Berhormat Senator Aknan, anak lelaki Ituk, telah membangkitkan cadangan supaya Kementerian Perpaduan Negara memberi pengiktirafan kepada Wat Siam untuk mendapat bantuan kewangan penyelenggaraan rumah ibadat bukan Islam ataupun RIBI. Untuk makluman Yang Berhormat, pada tahun ini peranan pengurusan bantuan kewangan penyelenggaraan rumah ibadat bukan Islam RIBI ini telah dipindahkan kepada Kementerian Pembangunan Kerjaan Tempatan ataupun KPKT. Sehubungan itu, KPKT adalah lebih sesuai untuk memberi pandangan berhubung dengan cadangan yang dilakukan oleh Yang Berhormat. Walau bagaimanapun, Kementerian Perpaduan Negara telah menyalurkan sebanyak 194,000 peruntukan kepada 3 Wat Siam di Kedah pada tahun 2022. Wat Siam ini adalah Wat Chaidi Yaram, Alostar Kedah, Wat Citra Ram, Jitra Kedah, dan Wat Taichiron, Kampung Begia, Sik Kedah. Dan untuk makluman Dewan, pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 857 rumah ibadat bukan Islam telah menerima bantuan RIBI dengan peruntukan 48.5 juta. Yang Berhormat Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian telah... Terima kasih, Ketua. Mohon menjelaskan. Alright, sir. Terima kasih. Tentang bantuan kepada Wat Siam tadi tu, saya pernah cadangkan kepada kementerian satu ketika dulu, oleh kerana Wat ni tidak ada badan berdaftar, jadi syarat kementerian adalah badan tu mesti berdaftar dengan ROS, barulah dia boleh salurkan bantuan. Jadi saya pernah cadangkan alternatif yang memudahkan semua pihak. Saya tak pasti sama ada pegawai YB ada ceritakan kepada YB tidak, cadangan saya. Kalau belum, saya boleh cadangkan semula supaya pihak kementerian mengiktiraf badan yang menguruskan Wat walaupun mereka tidak berdaftar dengan ROS. Barulah boleh mereka memohon bantuan daripada kementerian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Memanglah isu itu telah pun lama berada di kementerian kita 2 tahun. Dan sebab itu masalah adalah berkenaan dengan tapak tanah. Dan sebab itu RIBI sekarang ini diletak kepada Kementerian PBT untuk ianya dipahalusi dan of course didaftar dan juga mendapat bantuan-bantuan seterusnya. Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Awang Sarian telah mencadangkan supaya Kementerian Perpaduan Negara mengukuhkan asas perpaduan dengan meningkatkan penghayatan rukun negara. Dan samping itu, Kementerian perlu mengadakan program dengan melibatkan semua kaum bagi menyatu padukan rakyat berpadukan dasar perpaduan negara. Dan YB Senator Tan Sri Muhammad Fatmi bin Haji Cik Saleh juga telah menyentuh tentang peranan sistem pendidikan dalam menyatupadukan masyarakat sejak awal usia. Tuan Sri dan Ketua, peristiwa 13 Mei 1969 merupakan pencetus. Yang Berhormat.
Izinkan saya bicara sikit, Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Pertua. Yang Berhormat Menteri, saya kira ada juga satu pertanyaan dan juga usulan, iaitu untuk meningkatkan perpaduan khususnya kalangan belia dan remaja. Saya membangkitkan keperluan ditimbangkan semula pewujudan pusat latihan negara, National Service yang izin. Di Singapura 1 tahun, di China 1 semester. Jadi adakah pusat ini dirancang, kalau tidak di bawah Kementerian Perpaduan, mungkin Kementerian Sukan atau kementerian lain, tetapi bagaimana tanggapan Yang Berhormat Menteri terhadap usulan itu supaya dihidupkan semula program itu? Terima kasih. Jawapan akan lepas inilah. Ya. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan pencetus kepada beberapa usia serta komitmen kerajaan dalam menangani isu perpaduan sehingga rukun negara diisytiharkan pada 13 Ogos 1970. Rukun negara merupakan asas untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Cita-cita dan prinsip dalam rukun negara jelas menjadi kunci kepada keharmonian dan perpaduan dan bertujuan menyemai nilai murni dalam kalangan masyarakat, nilai keagamaan, setia kepada raja dan negara, kepatuhan kepada perlembagaan dan undang-undang, serta masyarakat yang bersopan dan bertatusilaan. Kementerian Perpaduan Negara sejak penubuhannya pada 10 Mac 2020 sememangnya meletakkan rukun negara sebagai asas kepada pengubalan dasar perpaduan negara dan pelan tindakan perpaduan negara 2021-2030 bagi mengerakkan agenda perpaduan nasional. Antara strategi yang digariskan melalui dasar perpaduan negara adalah meningkatkan literasi, pemahaman dan penghayatan perlembagaan persekutuan serta rukun negara bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai semangat ciptakan negara untuk mengekalkan keharmonian, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dalam usaha ini, Kementerian Perpaduan Negara telah mengambil inisiatif menerapkan nilai-nilai perpaduan dan penghayatan rukun negara bermula dari awal usia kanak-kanak. Di peringkat Tabika Perpaduan, Kementerian telah memperkenalkan modul pendidikan rukun negara untuk memberi pendedahan awal kepada anak-anak tentang nilai-nilai murni bagi memupuk semangat perpaduan dan ciptakan negara. Manakala di peringkat sekolah, Kelab Rukun Negara KRN dan di peringkat institusi pengajian tinggi, Sekretariat Rukun Negara SRN telah tubuhkan, yang mana sehingga kini terdapat 6,843 Kelab Rukun Negara di peringkat sekolah dan 187 Sekretariat Rukun Negara di peringkat Institut Pengajian Tinggi. Melalui program KRN dan SRN ini, pelajar-pelajar boleh menghayati rukun negara, melibatkan diri secara aktif dalam program kenegaraan dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan masyarakat. Terkini, Kementerian Perpaduan Negara telah mengambil inisiatif menghasilkan kerangka perpaduan Malaysia Madani berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian yang selari dengan dasar perpaduan negara bagi mencapai agenda membangun Malaysia Madani. Usaha ini adalah inisiatif yang dilaksanakan bagi terus mempukuhkan perpaduan antara kaum. Melalui kerangka perpaduan Malaysia Madani, flagship program yang diperkenalkan adalah Kembara Perpaduan Malaysia Madani yang akan diterajui oleh Kementerian Perpaduan Negara, di mana 3 kluster program yang akan dilaksanakan, iaitu Semarak Kenegaraan. Ini adalah bagi meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan penglihatan tentang perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara serta sejarah ketambunanan bagi mengukuhkan jati diri dan semangat ciptakan negara dalam kalangan semua lapisan masyarakat. Semarak perpaduan adalah bagi menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya bersesuaian dengan konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Komiti Ramah adalah program membina komuniti yang mampan dan rahmah, khususnya di kawasan rukun tetangga KRT, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan saling menghormati, mengasihi dan menghargai melalui kerjasama semua pihak kementerian, agensi kerajaan, swasta, NGO dan komuniti. Dengan penghasilan kerangka perpaduan negara Madani ini, agenda perpaduan dapat dilaksanakan dengan lebih terancang dan tersusun melalui kerjasama dan kesepakatan dari semua golongan masyarakat tanpa mengira pahaman dan ideologi bagi memastikan keamanan, keharmonian dan perpaduan
dapat dicapai. Berhubung dengan supaya kerajaan menimbang semula pewujudan program ala PLKN atau Program Latihan Khidmat Negara untuk makluman yang berhormat, susulan pemansuhan Biro Tata Negara BTN dan penjenamaan semula Program Latihan Khidmat Negara PLKN mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 Oktober 2018 telah memutuskan untuk menubuhkan sebuah institusi baru di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Susulan pemansuhan program PLKN dan BTN, Jabatan ILEADS ataupun Institute of Leadership Excellence and Development dengan izin bertanggungjawab untuk melaksanakan sebuah program nasional yang dinamakan Malaysia Future Leaders School ataupun MFLS. MFLS ini adalah sebuah program nasional yang bertujuan untuk melahirkan pemimpin masa depan Malaysia. Informasi lanjut boleh didapati pada Kementerian Belia dan Sukan yang berhormat. Terima kasih Bertua. Begitulah saja jawapan saya kepada tiga ahli yang berhormat. Bertua, boleh sebelum ada satu isu yang kalau boleh ditimbangkan. Saya bagaimana pandangan yang berhormat berdasarkan kerangka program yang dirancang itu, alangkah lebih baik barangkali dicadangkan berdasarkan 11 tantangan atau 11 cabaran yang telah digariskan dalam buku Perpaduan Negara. Tapi kalau program dilakukan tanpa merujuk pada 11 tantangan atau cabaran itu, saya kira nanti kita tersasar daripada kerangka yang telah pun dibina oleh kementerian sendiri. Jadi itu usulan yang saya pohon ditimbang. Terima kasih. Saya faham kehendak yang berhormat ini, tetapi kerajaan telah pun memutuskan supaya ianya di bawah ILEADS, ya, sebab ini dah tertubuh kepada Belia dan ILEADS adalah satu institusi tinggi, pengajian tinggi, jabatan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Saya ingat informasi lanjut boleh dah ditubuhkan kepada Kementerian Belia dan Sukan. Terima kasih Bertua. Begitulah jawapan saya kepada pembahasan di bawah isu-isu di bawah pembahasan belanjawan peringkat dasar 2023. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Yang Berhormat Timbalan